Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi. Jadi atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, banyak nikmat kat kita, iaitu nikmat iman. Yang paling besar sekali nikmat iman dan nikmat Islam, dan banyak nikmat-nikmat seperti mana nikmat kita menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat, banyak nikmat yang telah kita kecapi. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang saya janjikan, untuk saya membuat pembacaan kitab. Jadi saya mulakan pembacaan kitab saya dengan kitab pondok. Kitab pondok, ini kitab kuning. So, kenapakah kitab pondok ini dipanggilkan kita ataupun kitab pesantren? Kalau di Indonesia panggil pesantren, kalau di Malaysia dia dipanggil kitab pondok. Kitab pondok. Jadi mungkin pembacaan kitab pondok saya ni tak sedalam seperti mana sahabat-sahabat yang berada di pondok di Malaysia. Tak sedalam yang macam mana mereka dalami. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan seperti mana tuan-tuanku siapa pernah belajar di pondok dulu, dia akan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah tu diuraikan dengan penuh dengan teliti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia bermula, disebut bermula. Sebabnya kalau bermula ni di dalam bahasa Arab, tetapi kalau di dalam bahasa Melayu, di dalam bahasa Arabnya mubtada, kan mubtada bermula. Jadi untuk guru pondok ni dia akan sebut bermulanya kitab, dia akan slow bacaan dia macam tu. Mungkin perjalanan torik, iaitu cara bacaan saya mungkin agak cepat, dan mungkin bukan macam seperti untuk guru pondok yang menghalusi. Saya sekadar untuk memenuhi sedikit dalam dunia-dunia dakwah ni. InsyaAllah saya akan menggunakan kitab, banyaklah orang tinggal kitab ni, iaitu Cahaya Pengenalan. Okey, saya akan menggunakan kitab ni Cahaya Pengenalan. Okey, Cahaya Pengenalan ni ini risalah yang amat kecil, dinamakan akan dia Cahaya Pengenalan. Kitab ini adalah kitab tauhid tuan-tuan guru pondok yang dikarangkan oleh pada bicara ilmu pengenalan, ilmu usuluddin. Nanti akan kita bahaskan ataupun kita kaji, buat kajian apakah tentang ilmu usuluddin. Juga ilmu usuluddin ini dipanggil ilmu tauhid. Bagi saudara-saudara yang memulai bertatih, ataupun untuk anak-anak kalau yang kecil, untuk nak mula berangkak, nak mula berjalan, dia akan bertatih dulu. Okey, kita akan mula pembacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula dari muka depan. Okey. Bagi saya sambung yang apa saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alamihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bagi saudara-saudara yang memulai bertatih, telah menghimpunkan akan dia oleh Haqir. Al-Haqir ni Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar. Nama tuan guru kitab ni dia sudah meninggal dah. Jadi namanya Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar. Okey, cabang 3 Fatani. Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar ni adalah seorang Fatani. Okey, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wa li
dzurriyyatihi wal jami'al muslimin amin. Hak cipta mengecap terpelihara. Okey, dia kitab ni terpelihara lah. Okey, lepas tu dia baca doa untuk anaknya dan kepada gurunya dan kepada sahabat-sahabatnya yang kita macam kita ni, wa dzurriyyatihi dan anak-anak keturunannya, dan wa jami'al muslimin amin, dan sekalian orang muslim. Dia doa untuk kita. Okey, di dalam kitab ni juga dia ada macam ni, seperti mana muka depan juga. Okey, saya terus baca. Okey, cara pembacaan kitab lama, kitab kuning, tapi di dalam ni tak ada, bukan kitab kuning sebab saya dah putus stick dia. Jadi kitab putih lah. Saya letak dia kuning lama tu kan, sebabnya kitab pondok lama. Jadi kita yang macam ni lah yang kita perlu pertahankan. Okey, inilah risalah yang amat kecil, dinamakan dia Cahaya Pengenalan. Ni kitab dia merendah diri Tuan Guru ni, Tuan Musannif ni, dia namakan Cahaya Pengenalan. Pada bicara ilmu pengenalan, ilmu usuluddin, pada permulaan untuk dia nak menceritakan ilmu usuluddin. Apa ilmu usuluddin ni? Ilmu usuluddin ni adalah ilmu, dipanggil juga ilmu tauhid. Nanti di dalam ni dia akan menceritakan apa ilmu usuluddin. Okey, bagi saudara-saudara yang memulai bertatih, telah menghimpunkan akan dia ini risalah ni oleh Haqir, ya Haji Muhammad, yang dia menghinakan dia nak Al-Haqir, aku ni tak ada apa-apa, padahal Tuan Guru ni Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar ni sangat alim. Tidak takkan dia akan buat kitab seumpama ni. Okey, cabang 3 Fatani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa li ahbabihi wa li dzurriyyatihi wa li jami'al muslimin amin. Okey, ni pendahuluan yang dia bagi tahu. Cetakan kali yang kelima 3,000 nafkah. Kali kelima dah 3,000 nafkah. Masa zaman Tok Musannif ni mungkin dalam lebih kurang 1 tahun ke 2 tahun dulu lebih kurang masa zaman Piramli, sebelum Piramli lagi kitab ni. Zaman filem Piramli tu sebelum dia kitab ni, nak kata kita akan baca. Okey, dah banyak kali ulang. Tiada dibenarkan bagi sesiapa yang mengecap melainkan dengan izin pengarang. Okey, tercetak di Matba'ah Fatani Faris Petani Siam 1373 ni. Nama apa tu? Okey, tak apa. Ni Tok Musannif ni dia tulis kitab di depan, dia kata tidak dibenarkan bagi siapa yang mengecap ataupun mencetak ataupun pergi fotokopi, bisa pergi kedai fotokopi, kedai taswir dalam Sarawak kata, untuk buat buku ni, yang untuk mencetak buku ni. Jadi dilarang oleh Tok Musannif ni. Tapi kenapa boleh saya yang pergi mencetak buku ni? Okey, dia macam ni. Kalau seandainya kita ambil buku ni, bukan kita untuk menjual, hanya untuk kita membaca, untuk tatapan orang ramai, untuk tatapan anak-anak murid kita, ataupun kita nak sampaikan kepada orang di dalam masjid, di surau, tu tak ada masalah kita mencetak kitab ni. Kita cetak pun satu, bukan kita nak buat jual. Yang Tok Musannif ni marah kalau kita cetak kitab ni untuk kita jual. Cetak banyak, kita jual, buat duit dengan kitab ni. Jadi dia marah. Jadi dia nak yang dia akan keluarkan dengan macam ahli keturunan dia, keluarga yang dapat harta pusaka dari dia. Tapi kita mewarisi harta pusaka dia dari sudut ilmu. Sekarang ni dia dah meninggal di alam barzakh sana. Jadi
inilah amalan-amalan yang dibuat, ni dia tulis kitab ni, amalan-amalan dia. Jadi kita baca ni, tuan-tuan yang menonton ni, yang melihat ni, dia sangat banyak dapat faham di tengah. Okey, saya baca tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Maka adalah setengah daripada ilmu yang awal-awal wajib pada syarak dipelajari. Ilmu apa yang awal-awal yang wajib pada syarak? Okey, permulaannya Tok Musannif ni menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapakah semua kitab dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertamanya kerana nak meniru aturan Al-Quran. Al-Quran setiap surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak ambil sunnah Al-Quran. Dan satu dalam ayat dalam Al-Quran, untuk pengetahuan semua, satu surah je yang tidak dituliskan Bismillah, iaitu surah Taubah. Okey, kita apa itu. Dan yang keduanya, yang kedua, nak mengikut aturan hadis. Permulaan pembacaan hadis akan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam ala asyrafil mursalin, atas penghulu kita mursalin, Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, dan pada ahli dia, wa ashabihi, dan pada sahabatnya, wa ajma'in dengan seluruh Muhammad sekaliannya. Wa ba'du. Maka adalah setengah daripada, okey, ni terus saya bacakan kitab ni. Mungkin saya bacakan, saya tak pandai sebenarnya untuk nak buat loenggok kitab Jawi Lama bermula panjang tu sebab kedangkalan ataupun kecetakan ilmu saya, dan saya tak apa nak mendalami sangat. Okey, jadi sekadar ni saya baca untuk tatapan anda. Dan kadang-kadangnya saya baca pun macam laju sikit gitu kan, tak mengenai. Kalau orang pondok yang tengok video ni, jadi macam tak kena dengan jiwa dia. Aduh, awak macam baca ni tak macam kupas. Dipanggil di pondok tu, dia panggil kupas. Dia macam kupasan habis, ataupun dia baca betul-betul ni kan. Saya macam baca layang-layang aja gitu, yang sepintas lagi untuk kefahaman, untuk kita berkongsi sama, untuk ladang amal, untuk ladang amal yang kita akan dibawa untuk alam barzakh. Kalau kita nak pergi ke alam kubur sana, kita bawa amalan-amalan ni. Saya nak menceritakan kalau ilmu tauhid ni, ilmu usuluddin, ilmu yang untuk kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mengenal Allah ni macam mana? Kita kena kenal sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu. Jadi kitab ni akan menceritakan sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tok Musannif ni saya berpandukan kepada kitab Cahaya Pengenalan ni. Mudah-mudahan dengan keberkatan kitab ni, insya-Allah kita akan dapat sama-sama Tok Musannif juga, dan kita akan dapat selamat di dunia ni dan juga di akhirat ni. Ni garis panduan dia, garis dia. Okey, wa ba'du, maka adalah setengah daripada ilmu yang awal-awal wajib pada syarak. Okey, ilmu awal-awal wajib pada syarak ni, wajib pada agama Islam kita ni. Apa dia? Dipelajari, apa yang perlu kita pelajari dan diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Okey, dan kita kena tahu semua orang, tiap-tiap mukallaf yang berakal, yang baligh. Kalau dia macam budak kecil tak baligh lagi, tak wajib dia tahu, sebab dia pun tak tahu, tak apa tahu sangat, tak diberati agama ni kat dia. Okey, tapi batu yang berakal, dia bukan gila. Kalau gila dipaksa ni tak kena. Orang gila semua masuk syurga. Okey. Kepada kita semua ni, yang mana yang dia ni seorang umat Islam, wajib kena tahu. Benda ni bukan sunat, benda ni wajib. Okey, dan wajib diajarkan orang-orang yang di dalam perintahan kita, di dalam pemerintahan kita, wajib kita kena ajar. Seperti anak-anak, isteri-isteri, seperti anak-anak kita dan isteri-isteri kita, wajib kena belajar ni. Kalau seandainya
kita tak boleh nak mengajar. Mungkin kita ambil bidang lain, bukan bidang seorang yang pergi ngaji agama, pergi pondok, pergi mall. Kita pun dah susah. Zaman serba canggih sekarang ni, banyak kita nak kena kejar. Yang ni kita nak kena kejar, kita kena nak jadi ni, kita nak jadi ni. Banyak lah kadang-kadang anak kita dah jadi doktor, kita dah jadi yang lain-lain ni. Kita bukan tak mulia jadi doktor sebab tolong orang apa semua kan. Okey, mulia pekerjaan tu semua. Jadi tapi yang pertama-tamanya benda ni kita kena ajar anak-anak kita, kena ajar anak dan kena ajar isteri kita. Jadi kalau boleh kena khatamkan sekali kitab ni. Jadi kalau kita tak faham benda ni, kita tak pernah pergi, kita kena cari video ataupun kena pergi kat tok guru menadah kitab ni. Jadi zaman serba canggih ni, saya cuba untuk kita buat video ni untuk anda faham dan anda dapat belajar ilmu ni. Dan video ni juga ataupun siapa-siapa saja yang mengajar kita tauhid ni, yang kita tauhid kena tengok pula. Kita tauhid ahli sunnah, kita tauhid yang tok guru yang bawa ni, kita kena sampaikan kepada kita bagi kepada anak-anak isteri kita dengar pula. Okey, dengar bagi habis ni sebab abang pun tak tahu nak cerita macam mana. Jadi kita kena habiskan bagi dia dengar. Semuanya kita tak ditanya oleh Allah Subhanahu Taala nanti akhirat, kenapa engkau tak ajar anak dan isteri kau tentang apa ilmu ini, ilmu usuluddin ni, ilmu yang betul ni, jalanan salafus soleh kita dulu ni. Okay, saya akan teruskan baca. Dan okey, tadi apa yang di dalam perintahan kita kena ajar orang yang di dalam perintahan kita, seperti anak kita, isteri kita dan hamba-hamba sahaya kita. Kalau zaman dulu kan ada hamba sahaya, zaman dulu ada hamba sahaya. Okey. Dan zaman dulu kita ada hamba sahaya, zaman Rasulullah, zaman perang apa, kita kena ajak hamba sahaya itu. Kalau untuk pengetahuan semua, Rasulullah pun ada hamba, iaitu Maria Qibtiyah. Dia yang dapat anak namanya Sina Ibrahim yang meninggal. Allah Ta'ala uji Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mulia. Jadi Nabi tapi pembicaraan hamba ni banyak yang dibicarakan tentang kita fiqh. Zaman lah tak ada lah hamba. Okey. Dan anak-anak mereka kita dan anak-anak mereka, murid kita, ialah ilmu tauhid, dan hamba-hamba sahaya kita, dan hamba-hamba sahaya dan anak-anak murid. Kalau kita ada anak-anak murid, kita kena sampaikan ilmu ni. Kalau seandainya kita ada bekerja, saya pernah tengok satu video Ustaz Roshamno, dia mengajak kaki tangan dia di Pasaraya mengaji Quran. Tu bagus sebab tu di bawah pemerintahan dia. Pasaraya kan besar dan ada orang Bangla yang Islam yang ni, dia kena, orang tu dalam pemerintahan dia tu, dia kena sampaikan kat mereka ilmu ni. Dan anak murid kita, kalau kita ada anak murid, kita buka pondok, kita ada anak murid, jadi itu menjadi satu tugas kita, ilmu tauhid ni. Anak-anak murid kita ialah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu yang saya baca ni pertama-tama kali kita kena sampaikan kepada anak isteri kita dan di bawah pemerintahan kita. Kalau kita di bawah pemerintahan kita seorang pemimpin, kita kena mengajak semua kita punya ni yang kita di bawah pemerintahan kita kena mengajar ilmu tauhid ni, yang untuk kita nak kenal Allah Subhanahu Taala, yang dengan dia dapat mengetahui akan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama kita. Dengan dia ni lah, dengan ilmu tauhid ni lah, apa pegangan tauhid kita, tu kita nak tahu. Yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan, yang kita ambil daripada dalil yang kita diyakini. Oleh sebab yang demikian itu, hamba himpunkan di dalam risalah yang amat kecil ini. Okey,
Oleh kerana itu, Tok Musonif ni, pengarang kitab ni, dihimpunkan dalam risalah yang amat kecil. Risalah ni sebenarnya kecil saja, besar ni je. Tapi saya buat bagi jadi besar sebab saya ngaji dengan guru saya tu. Saya telah tulis dobit tepi ni. Guru yang ngajar saya tu iaitu Pak Teh Ghazali. Sekarang dia ada pondok di Teratak Ilmu kat Kedah. Boleh siapa-siapa di Kedah boleh cari lah Tok Guru Pak Teh. Ada hidup, masih hidup dia sekarang. Dan dia, kitab ni saya dapat dari dia, ilmu dari dia. Saya belajar ni, saya dah duduk di Yaman. Sepatutnya macam kita Arab kan, tak apa, memang kita cuba dalami kita Arab juga. Tetapi kebetulan dia datang ziarah dalam masa setahun untuk belajar di sini. Jadi saya pun menadahlah kitab dengan dia. Dapatlah satu ni, sampai habislah kitab ni, alhamdulillah. Dan ditanda tangan ini oleh Pak Teh Ghazali. Pak Teh Ghazali ni rasanya kalau kuliah-kuliah ni dia tak ada dalam YouTube. Tapi anak dia iaitu Imam Muda Azhar. Anak dia, Masya Allah, anak dia kira popular lah. Dia pernah masuk Imam Muda. Satu dia apa, orang panggil apa, yang lawan-lawan lumba untuk jadi panggil ustaz di dalam kaca TV tu. Jadi panggil apa, reality TV yang untuk bahagian ustaz ni. Jadi anak dia masuk turut lumba untuk turut apa, masuk bertanding. Kalau orang Malaysia panggil bertanding, kalau Indonesia panggil lumba. Okay. Jadi anak dia ada yang meneruskan orang panggil apa, legasi dia, atau meneruskan pondok tu juga, masih bantu ayah dia di pondok tu. Okay. Anda boleh tengok dia, kalau nak menuntut ilmu di Kedah, boleh pergi cari Pak Teh Ghazali ni. Pondok dia, Pondok Teratak Ilmu. Tanya Pondok Teratak Ilmu di mana. Okey, kita sambung balik. Saya dapat ilmu ni, saya duduk kat Yaman. Kebetulan Pak Teh Ghazali ni datang ziarah. Jadi saya pergi menuntut ilmu, alhamdulillah habis kitab ni, alhamdulillah. Okey, oleh sebab yang demikian itu, hamba himpunkan di dalam risalah yang amat kecil. Itu rendah dirinya Tok Guru ni. Dia sebut kitab ni kitab yang amat kecil, akan ilmu tauhid dengan ringkasnya. Padahal kitab ni kitab hebat, kitab besar. Kalau orang tak ada ilmu, kitab kecil mana pun tak boleh, tak mampu dia untuk dia nak baca, nak menulis, nak mengarang, sebab dia tak ada ilmu. Tapi nak mengatakan Tok Guru ni banyak ilmu, dia tulis kitab ni untuk tatapan kita. Sebab dia meninggal sana, dia ada ilmu, dia bagi ke kita. Saya pun nak buat seperti mana Tuan Musonif ni juga, pengarang kitab ni juga, sampaikan ilmu kepada tuan-tuan yang lihat video ni, dapat kepada saya dapat kepada saya ni apa amalan setelah saya tak ada di dunia ni. Okey, dia kata kitab ni tak tauhid yang ringkas dia lah. Okey, kerana itulah bagi penuntut yang memulai bertatih, dia cakap yang masa di depan tadi pertama, mulai kalau anak-anak yang nak baru naik, dia akan mula nak bertatih, dia tak akan lari terus ke jalan tu kan. Jadi dia merangkak dulu bertatih. Jadi kitab ni hanya kitab permulaan. Saya syorkan kalau kita nak mula belajar ilmu tauhid, nak kenal Tuhan, ni kena belajar kitab ni. Ini bukan kitab yang tak elok tau. Ni kitab elok. Pada ilmu ini akan barang yang tak dapat tiada, bahawa mengetahui bagi sementara mendapat akan kitab-kitab yang besar. Kalau sementara kita nak dapat, kita nak naik ke kitab yang tinggi, kitab ni lah permulaan tangga langkah pertama. Contoh, kita nak naik tangga 4, kita ada 1 nak tangga, 2 nak tangga, 3 nak 4 nak tangga. Kita terus langkah naikkan 4. Susah. Nak pegang, nak panjat teruk lah. Tapi ni kalau ada tak nak tangga mak 1, kita tekan mak 1, kita pijak mak 1. Okay, itu mudah kan. Jadi inilah, jangan kita berat-berat ambil kita tinggi-tinggi tu, kita ambil kita rendah dulu. Ni kita rendah je. Maka hamba memungut akan dia. Dia pungut. Kalau orang bahasa lama dia sebut pungut, ataupun dia ngambil
Dia ambil daripada apa kitab yang dia buat ni, daripada beberapa kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang besar. Dia ambil ilmu yang dia bubuh dalam kitab ni, dia letak dalam kitab ni, dia nakalkan, dia pindahkan dalam kitab yang kita baca ni, di dalam kitab-kitab yang besar. Dia ambil yang kitab-kitab besar tak? Tapi dia tak ambil yang berat, dia tak ambil yang tak sampai akal kita yang cetek rendah ni, tapi dia ambil untuk kita faham. Dan hamba namakan dia dengan cahaya pengenalan. Okey, tuan guru kita ni letak nama kitab ni dengan cahaya pengenalan pada bicara ilmu pengenalan, untuk nak bicarakan ilmu pengenalan, ilmu kita nak kenal dengan Tuhan. Dengan hal yang demikian, itu pun jika ada tersilap atau tergelincir kolam hamba. Ni rendah diri tuan guru kita. Dia cakap, beliau cakap dengan hal yang demikian. Walaupun demikian, dia kata kalau jika ada tersilap atau tergelincir, dia masa dia tulis tergelincir gitu kan, maksudnya bukan kita tertulis keriput tergelincir dengan pen tu jatuh kan, bukan. Ni maksudnya kalau seandainya ditulis-tulis ni ada sikit kesilapan dalam kitab ni, cerita dia tuan guru ni tak buat kesilapan, alhamdulillah lah. Dalam kitab ni saya baca bagus ya, cuma nak kata rendah diri untuk pengarang tuan guru kita ni, Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar. Sekarang ni dia duduk di alam barzah sana, dia dah bahagia, dia seronok sebab ramai anak-anak murid dia baca kitab ni. Okey, maka hamba harapkan tuan-tuan guru yang menatap saya pun baca pun ni kan, baru kita pun menatapnya, yakni kita tengoknya ataupun kita bacanya, ada tuan-tuan guru dia muliakan kita pula, dia panggil kita ni tuan guru. Padahal kita kan tuan guru, saya pun sebenarnya tak ada apa yang anggap saya ni orang yang baik apa, tak ada. Saya hanya baca sampai yang mana yang ilmu saya dapat sikit, saya kongsikan dengan anda semua. Kalau anda tengah kamu semua tengah naik kereta untuk perjalanan jauh di Malaysia, di Indonesia, di mana Brunei, lepas tu seandainya kamu ni pemandu lori, nak dengarkan apa pembacaan kitab yang saya baca ni sikit, alhamdulillah boleh dipasang dekat handphone. Sekarang ni dah mudah, terus dengar apa dia, boleh pandu lori. Tapi ilmu ni kita kena tahu. Kita nak ajak anak-anak bini kita, nanti kita bagi rakaman ni, bagi kat isteri kita, dengar sampai habis. Lepas dah ada kita tanggungjawab kita. Okey, dia muliakan kita pula, kita sambung balik baca kitab ni. Maka hamba harapkan tuan-tuan guru yang menatapnya atau melihat, ada yang tuan-tuan guru tengok, yang orang alim tengok kitab ni, dia baca, tolonglah membetulkan yang barang yang, jika dia sebut barang ni ketulisan Melayu lama kan, barang ni perkara atau perkara yang jika ada tersalah atau terkurang dalam kitab ni, kalau ada tersalah, terkurang, serta hamba mendahului banyak-banyak terima kasih. Dia kata pula, kalau lah tuan-tuan guru ada yang betulkan kitab ni, ada silik sikit kata tak kena kat mana-mana, dia dahului dengan ucapan terima kasih lah kerana tolong untuk berbetulkan kitab aku ni. Dan dia dah bahagia dah dekat alam sana. Tapi nak berbetul kitab ni kena ada ilmu yang sangat tinggi. Tapi diakui semua ulama yang mengaji zaman dulu ni, tak ada lagi orang petikaikan tentang kitab cahaya pengenalan ni. Kerana tidak sunyi manusia itu daripada tersilap dan tersalah. Bahkan kesempurnaan itu Allah Ta'ala jual. Dia rendah diri tuan guru kita ni, mengapa kita ni kadang-kadang kita seorang manusia ada tersalah dan ada terkurang. Jadi Allah Ta'ala lah yang terbaik, yang maha tak pernah salah. Kesempurnaan Allah Ta'ala ni kesempurnaan. Maka mudah-mudahan dengan dialah diharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat
dan faedah kitab ni supaya jadi manfaat. Sekarang ni dah dapat manfaat dah, manfaat dah dapat buah dah. Di akhirat sana dia dah tulis dah kitab ni, jadi pahala dia masuk di alam barzakh akan sekalian yang menuntutinya. Siapa yang menuntut ni, yang kita ni dapat berkat, yang barakah. Barakah ni benda yang tak nampak, yang kita tak nampak dan kita tak boleh nak cerita macam mana. Tapi berkat, hidup kita berkat, makan minum kita berkat, betul kehidupan kita berkat. Jadi beza dengan orang yang tak pernah belajar ilmu tauhid ni ataupun belajar ilmu agama ni, jadi kehidupan mereka tak berkat, kadang jadi buruk pandang, jadi macam-macam. Jadi kehidupan kita ni, kita baca ni, Tok Musonif ni doa pula pada kita supaya apa yang kita baca, kita tauhid ni, kita yang dibuat ni, yang dikarang ni, mendapat keberkatan dan manfaat dan faedah. Akan sekalian yang menututi, amin. Al-Haqir, yang menulis kitab ni, Al-Haqir Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar, cabang 3 Fatoni, Sungai Fatoni. Okey, sekarang ni 10 Syawal, dia tamat tulis kitab ni 10 Syawal. Betul tadi tarikh dia 1368 Hijrah. Kalau Masihi dia 1946, saya dah kira dah 1946, masa 1946. Tahun kita merdeka, tahun mereka 1957 kan. Tahun kita merdeka 1957. Tahun kitab ni sekarang dia ni 72 tahun dah. Okey, 72 tahun kitab ni dikarang tahun 72. Tahun kita merdeka tahun 62 kan. Lepas tu tahun era kitab ni, itu kitab era 40-an sebelum Piramli. Kalau zaman Piramli, kalau tengok, kalau orang tengok filem Piramli tu, era 70-an filem Piramli. Kita merdeka 50-an. Sebelum kitab ni, sebelum merdeka lagi. Ni sebelum merdeka Malaysia, bukan merdeka Indonesia, Malaysia. Okey. Okey, tu je. Alhamdulillah kita dah selesai baca pembukaan kitab ni. Okay, nanti kita akan baca lagi. Ni saya dah tulis semua, berbit-berbit saya nak sampaikan. Dulu saya ngaji belajar dengan Pak Tih Rosali, Tuan Rosali. Dipanggil Pak Tih lah, Tuan tu. Tapi ilmu dia banyak, insya-Allah. Lepas ni kita ada ni. Jadi ini yang dah kita selesai satu muka, insya-Allah. Esok saya baca laju-laju, insya-Allah. Tapi laju pun sampai faham lah, insya-Allah. Okey, sekadar itu je ilmu yang kita baca kitab ni. Kurang-kurangnya kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan tadi. Lepas tu dengan sedikit kefahaman agama, insya-Allah kita akan teruskan doa. Dan saya minta siapa yang menonton video ni sampai habis, doakan saya boleh buat video ni dan boleh upload dalam YouTube ni sampailah habis apa kita ni, sampai habis, sampai akhir, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.